أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Imam Barisan Tuan Kuasa Masjid Ibnu Khaldun, Ketua Datuk Muslimin serta Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun malam ni saya spare, saya ganti, dan insya-Allah kita akan cuba melihat kelas akhir 15 Oktober dulu, kuliah subuh. Kita akan teruskan sedikitlah, setengah jam ni kita baca juga beberapa isi kandungan kitab Sabilul Ibtikar wal I'tibar yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu di bawah tajuk Peringatan tentang Umur Insan. Okey, yang ada kitab kita boleh rujuk pada halaman 23. Yang tak bawa tak apalah, cuba dengarlah kan tuan-tuan. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Yaqul al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala, penutup umur yang pertama. Okey tuan-tuan, kitab kita ni saya buat sedikit intro, mukaddimah. Dia pengarang kita ni dia bahaskan umur manusia ada 5 fasa, 5 sesi, 5 siri tuan-tuan. Bermula daripada umur yang pertama tuan-tuan, yang disebut ketika mana kita di alam arwah dulu. Itu umur yang pertama, Kemudian tuan-tuan, sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, berpindahlah kita ni daripada nasab sulbi ayah kita, rahim ibu kita, berpindah-pindah sampailah fasa yang kedua, umur yang kedua, kita dilahirkan ke dunia ini. Nanti kita meninggal tuan-tuan, tak tahu bila kita meninggal, bila-bila masa. Umur yang ketiga, daripada meninggalnya kita sehingga kita dalam berada alam barzakh, menanti tiupan as-sur sangkakala, maka itu masuk kepada fasa yang keempat, kita berhimpun di mahsyar. Apakah kita ashabul yamin, alhamdulillah, ataupun ashabus shimal. Dan yang terakhir, umur yang kelima, fasa yang kelima, penutup manusia itu, apakah dia di kalangan ahli syurga ataupun sebaliknya, na'udzubillah, di kalangan ahli neraka. Maka insya-Allah malam ni kita akan baca sedikit, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, berikut akan diterangkan perbicaraan mengenai sifat-sifat umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri-ciri yang ada pada umat Nabi itu? Dan Al-Habib di sini menghimpunkan dari beberapa sumber hadis dan athar untuk renungan kita bersama. Okey, tayyib. Qala, berkata Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Wahab bin Munabbih ni salah seorang pengkaji kitab-kitab lama. Tuan-tuan, kitab-kitab Taurat Injil itu menjadi kajian beliau, Wahab bin Munabbih. Taib. Tuan-tuan, dia kata apa? Apabila Nabi Musa alaihi salam membaca pada lauh, ditulis dalam kurungan orang putih. Saya tak payah nak baca orang putih tu dah. Alwah, kita kata macam suhuf. Suhuf tuan-tuan, kitab campur suhuf ada berapa? Kitab ompek campur suhuf 100 ompek. Suhuf ada 100. Nabi apa yang paling banyak dapat suhuf? Nabi Syith dapat 60 suhuf. Nabi Syith siapa?
Nabi Syith anak Nabi Adam alaihi wassalam. Nabi Syith alaihi salam Nabi yang paling banyak terima suhuf, totalnya 60. Beza suhuf dan kitab, suhuf lembaran, ringkasan, tetapi kitab itu dia lengkap. Okey, kitab 4, suhuf ada 100. Okey, jadi dalam suhuf itu alwah suhuf Nabi Musa alaihi salam, dia kata apa? Terlihat oleh Nabi Musa sifat-sifat kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa alaihi salam, siapakah gerangan umat yang dibelas kasihani yang ku dapati tertulis termaktub dalam lauh ini? Ini soalan Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala. Siapa? Ummatun marhumah, umat yang sentiasa dirahmati. Kan, walaupun Covid hari ni kita nombor 2 bawah, sabar sikit yo, beza 20 yo, dah beratus-ratus tuan-tuan. Tapi kekal kita ummatun marhumah. Apa keadaan banjir tuan-tuan, tenggelam, tetap kita ni ummatun marhumah, umat yang sentiasa dirahmati Allah. Menyebabkan Nabi Musa alaihi salam bertanya, siapa gerangan umat ini? Allah berfirman, itulah umat Ahmad, itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sentiasa dirahmati. Kenapa tuan-tuan? Apa punca umat Nabi Muhammad itu? Kita ni tuan-tuan redha dengan rezeki yang sedikit. Antara ciri umat Nabi Muhammad, kita syukur, kita redha dengan rezeki yang sedikit tuan-tuan, ya, yang aku kurniakan kepadanya. Kan? Kerana Allah bagi kita rezeki, kita ni jenis pandai bersyukur, jenis orang yang redha, maka tuan-tuan apa balasannya? Maka aku pun redha dengan amalan yang sedikit dari mereka. Jadi seimbanglah. Kita kalau kita nak komplain, apalah sikit rezeki, gaji berapa bang? 25,000 sikit nak tak dah. 25,000 sikit. Berapa? Rumah berapa beli? 13 juta. Murah betul tak? 13 juta. Kalau kita nak komplain dari sudut itu tuan-tuan, kalau kita ni amalan kita banyak, bangun malam, qiyamul lail, kaki bongkak, kita mata bongkak tengok WhatsApp, ya, mata bongkak tengok bola, bukan apa dia semayang menangis apa tu kan. Kalau kita amal ibadat kita banyak, bolehlah kita minta banyak sikit pada Allah Ta'ala, minta tambah sikit. Tapi oleh kerana kita ni memang amalan kita ni tuan sederhana, sederhana kan. Kuliah subuh tak ada duit dah, setakat ni lah seminggu 2 ni tak boleh duit, sederhana lah maghrib je dulu, kan. Kita wirid pun imam tak boleh baca panjang-panjang kan, kot dia bantai tahlil tuan, tinggal 5 minit ya kita kuliah. Jadi maknanya kita ni amalan kita sikit-sikit je. Ada, jangan tak ada lah kan. Ada baca Quran, baca puasa, ada puasa, sedekah, ada sedekah, ada sikit amalan, bukan tak ada. Berzikir, ada amalan, tapi sikit tuan-tuan, ya. Kita nak kata banyak, memang kita tak mampu beramal lebih. Sebab kalau kita baca Imam mana tadi disebut di Bukit Kepayang, tuan-tuan, Umair bin Hani antara tabi'in yang sembahyang dia sehari 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin yang digelar sebagai As-Sajjad juga 1000 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Imam Junaid Baghdadi 400 rakaat. Itu jenis semayang, jenis zikir lain, Quran lain, sedekah lain. Artinya mereka memang kuat beramal. Tetapi kebanyakan umat ini tuan-tuan, amalannya sedikit, termasuklah kita ni tuan-tuan. Tetapi yang penting kita ni bersyukur, redha, alhamdulillah redha. Maka apa jawapan tuan-tuan? Akan ku masukkan mereka ke dalam syurga. Kenapa? Dengan kalimah thayyibah, dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, itulah kalimah penyelamat tuan-tuan. Itulah kalimah thayyibah yang tunjang, akarnya sangat kuat dan kukuh tuan-tuan, dan dia punya pucuk dia sampai ke langit tinggi tuan-tuan. Itulah kalimah thayyibah. Sebab tu kalau kita ingat dulu kita baca kitab Imam Haddad juga, adab suluk murid, kita kata apa? Zikir yang tak boleh tinggal la ilaha illallah.
Walaupun tuan-tuan esok jadi wali songo ko, jadi wali apa lagi tuan-tuan, wali bapak pengantin ko, tuan-tuan kalau dah jadi orang besar pun, orang hebat pun, la ilaha illallah tak boleh tinggal. Ini tahlil zikir yang asas. Untuk bidayah peringkat kita orang awam, nihayah orang wali-wali tuan-tuan tetap kalimah la ilaha illallah, asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Qala, yang kedua, berkata Nabi Musa alaihi salam, aku dapati dalam lauh itu suatu umat yang akan dibangkitkan di hari kiamat, sedangkan wajah-wajah mereka bersinar. Cantik muka kita nanti insya-Allah. Macam mana? Kal qamar, umpama tuan-tuan bulan purnama. Jadi Nabi Musa tengok mana umat punya cantik-cantik, handsome-handsome ni. Muka bersih semua ni. Siapa ni? Ya, maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan mereka yang handsome-handsome ni semua ni jadi umat aku. Allah jawab apa tuan-tuan? Allah kata, tak, bukan umat kau wahai Musa, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bangkitkan mereka di hari kiamat nanti, wajah mereka macam mana? Bersinar, bercahaya. Apa tuan-tuan? Cahaya apa? Cahaya apa tu? Ya, cahaya apa? Kerana bekas air wudu. Kenapa? Bekas daripada kita sujud, kesan sujud tuan-tuan. Inilah dia. Ya, inilah kebaikan, inilah keberkatan tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi sebut apa SAW? Umat aku esok dibangkitkan tuan-tuan macam mana? Muka dia senang dicam, senang nak kena umat Nabi esok. Macam mana nak kena umat Nabi SAW? Iaitu kesan wudunya. Kesan wudunya tuan-tuan nampak di muka kita. Ya, kesan wudu tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, faman istata'a ayutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata, siapa yang mampu berwuduk, jangan wuduk sukat yang wajib-wajib. Sukatan wuduk tuan-tuan yang sunat, basuh muka sempadan yang wajib kita tahulah. Tapi jangan basuh sempadan wajib, lebihkan sikit sempadan wajib itu. Itu masuk ghurrah dalam hadis tadi. Muhajjalin, tahjil pula. Kalau basuh tangan tuan-tuan, jangan sukat sampai siku, naik sikit sampai ke lengan. Okey. Kalau basuh tuan-tuan kepala, kalau ikut sunnahnya lebih bagus basuh semualah. Ya. Kaki pun tuan-tuan jangan sekadar sampai buku lali. Basuh katih sikit sampai ke koting gitu. Jangan sampai ke lutut, lutut tu over. Kalau tuan-tuan basuh sampai ke tiang, tangan itu over lah, itu melampau lah. Kita kata basuhan lebih sampai ke lengan untuk tangan. Kaki jangan sekadar buku lali kawasan yang wajib, kita lebihkan sikit tuan-tuan sampai ke kita punya betis. Ini sunnah yang kita nanti insya-Allah dikenal dua sebab. Satu wudu, yang kedua kerana solat kita tuan-tuan. Ini dipaparkan dalam kitab Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, berkata Musa alaihi salam, aku dapati dalam lauh ini suatu umat yang berkain selendang. Tuan-tuan, dia kata apa? Kain selendang itu dipakai sampai ke punggung masing-masing. Kain selendang ni tuan-tuan, apa kita panggil tuan-tuan? Disebut sebagai ardiyah ataupun bahasa mufrad dia rida. Ini yang saya bawa, yang kita pakai ni rida. Ini yang kat bahu-bahu kita ni semua namanya rida, selendang. Rida ini tuan-tuan merupakan pakaian yang Nabi Musa tengok ada satu umat yang berpakaian rida memakai. Kita kalau kain ihram kita, yang atas tu namanya rida, yang bawah kita panggil apa? Izar. Kain-kain ihram tu dua lai kan? Yang bawah tu izar, yang atas kita panggil rida. Ini pakaian. Ya. Ada umat, kata Nabi Musa alaihi salam, dalam kitab disebut, ya, pakai rida labuh dan ada pedang di bahu masing-masing. Ya. Mereka itu orang yang sentiasa bertawakal dan dadanya penuh keyakinan. Tuan-tuan, apa jihad mereka, apa slogan mereka? Mereka menyebut nama Allah, ya, di rumah, di hadapan tiap-tiap rumah Allah untuk berjihad di atas kebenaran. Tuan-tuan, syiar mereka Allahu Akbar, syiar mereka Subhanallah,
Syiar mereka orang Islam, umat Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Tuan-tuan, alhamdulillah, kalimah-kalimah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka mampu, umat tersebut mampu membunuh Dajjal. Ini gambaran yang ketiga tentang suasana umat akhir zaman yang dilihat oleh Nabi Musa tersebut, yang dengan ridaknya tadi, yang dengan pedangnya tadi, yang tawakal dan yakinnya, yang tasbih dan takbirnya tuan-tuan, berjihad membunuh Dajjal. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya, jadikan umat itu umat aku ya Allah. Allah kata, tak, bukan umat kau tu dah, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, sebab itu laungan jihad kita tuan-tuan, jihad yang botol. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Jihad, orang yang mujahid itu berjihad di jalan Allah. Kadang-kadang guna nama Islam. Ini modal Khawarij. Khawarij dulu tuan-tuan, mungkin saya pernah cerita, ambil pedang, letak Quran, mushaf Quran kat pedang tu, angkat junjung, masuk dalam WhatsApp, masuk Facebook, viral kan. Ini kamilah pejuang Islam yang sebenar. Yang duduk surau masjid ni bukan pejuang Islam. Yang jihad ni kami ambil pedang, bacakan Quran, mushaf, angkat. Kami tak setuju dengan Sayyidina Ali, kami tak ikut, kami tak bai'ah dengan Sayyidina Ali. Tu geng Muawiyah punya geng. Geng Sayyidina Ali pula, Syiah pula, angkat juga, gaduh orang. Dua kelompok ni tuan-tuan berjihad dengan slogan yang salah. Maka tuan-tuan, jihad itu suatu perkara yang sangat murni. Ulama kata kalaulah rukun Islam tu ada yang ke-6, ya, kalau rukun Islam tu ada 6 tuan-tuan, maka jihad itulah rukun Islam yang ke-6 kalau ada. Jihad ini kemuncak tuan-tuan, kemuncak iman seseorang tu dengan jihad. Tapi jihad kita dengan atas nama kebenaran. Bukan bom sana, bom sini, kapi sana, kapi sini. Itu bukan jihad tu, itu jahat nama dia. Ada jihad dan ada ijtihad. Orang yang berijtihad ini namanya siapa? Orang yang mampu berijtihad, ada alat untuk berijtihad, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum. Ini orang tengah marah benar ni kan. Malam tadi dia batal bergonjeng dengan ramai, dekat TV3 tu, yang pergi sembahyang kat masjid kena bayar dondo tu, orang tengah marah dah tu. Tuan-tuan ni. Jadi ijtihad, ulama mesti bagi pandangan. Ulama mesti ada pandangan, suatu keputusan supaya orang tahu nak rujuk kat mana. Maka ijtihad ini kojo siapa? Kojo mujtahid. Siapa mujtahid? Tu imam-imam mazhab kita. Mereka ada alat yang cukup untuk berijtihad. Kita kau setakat masuk kuliah maghrib 2 kali, kuliah subuh sekali, kena khutbah Jumaat dengan 10 minit, nak ijtihad? Tak cukup syarat. Dia ada alat. Mesti menguasai sekurang-kurang tuan-tuan 16 bidang ilmu. Bahasa Arab dengan cabang-cabang dia, usul fiqh tuan-tuan, semua ilmu-ilmu alat itu mesti dikuasai. Maka itu namanya mujtahid. Itu yang berlaku pada imam-imam tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata SAW, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa in ikhta'a falahu ajrun wahid. Mufti, ulama, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imamul Mawardi, seumpama mereka sebutan, kalau mereka keluar hukum betul, dia boleh dapat 2 pahala. Riwayat lain sebut dia boleh dapat 10 pahala. Kenapa dapat 2 pahala, 10 pahala? 1 pahala usaha dia mengkaji hukum, menghafal teks, menghafal, menggali hukum, duduk talaki dengan guru, berbelanja, bayar yuran, bermusafir tuan-tuan. Pahala ijtihad, akhirnya dia mampu untuk keluarkan hukum, 1 pahala. Pahala yang kedua kerana jawapannya betul, beriringan, tepat dengan keputusan yang diajarkan oleh Quran dan hadis. Itu kalau mufti betul, dapat 2 markah. Kalau mufti itu salah, silap jawapannya kan. Covid ni dia kata tutup semua masjid, rupanya jawapan itu salah, dia tetap dapat 1 pahala. Pahala mana? Pahala usahanya memikirkan, mencari jawapan. Tapi kalau kita orang awam tuan-tuan, botol pun berdosa, salah lagi dosa.
Faham? Sebab kita tak ada kelayakan, tak ada keilmuan, tak ada alat yang boleh menjadi kayu pengukur untuk kita berfatwa. Saya mungkin pernah cerita tuan-tuan, almarhum Datuk Hashim Yahya. Kenal? Mufti mana? Wilayah orang mana? Orang Kedah. Saya forum dengan dia Masjid Negeri dulu. Saya moderator. Ustaz Sofan panel, Datuk Mufti Sahibul Samah, Datuk Hashim, dia punya panel yang kedua. Datuk cerita kat Masjid Negeri tuan 2008 lebih kurang lah. Saya masih ditampil lagi masa tu. Jadi Datuk kata masa dia di Mesir dulu belajar musim haji, pergi haji, jumpa satu Arab musim haji, buat dengan Arab ni. Arab ni tanya dia, "Jam, sok balik Malaysia, kau orang mana?" "Orang Malaysia." Biasalah tuan-tuan, Arab ni kalau nampak Malaysia, ahsanun nas lah, manusia paling baik lah. Ya, dipuji angkat dah kita, tu biasalah tuan-tuan memang baik pun Malaysia ni, ya. Baik. Jadi kata Arab ni, sok balik Malaysia, kerja apa? Datuk masa tu buat master. Dia bayar Datuk Mufti kita lah, bayar tu Yusuf lebih kurang Syekh Murtadah sebayar lah tu. Ya. Jadi kata Sahibul Samad Datuk Hashim ni, saya balik esok jadi cikgu lah. Jadi cikgu. Arab ni pandai tuan-tuan. Dia ada firasatnya. Kau jadi mufti lah. Arab ni musim haji tu, Arab tu nampak kau ni ada Oman jadi mufti, kau jadi mufti esok. Dia kata Datuk kita tak nak. Buat apa jadi mufti? Buat apa jadi qadi? Buat apa jadi hakim? Sebab tuan-tuan, qadi, Nabi kata al-qudatu thalathah. Qadi ada 3 kategori. Qadi ni masuklah hakim, mufti samalah tu. Jawatan-jawatan yang berisiko tinggi. Bahaya dia sangat besar. Kalau tak betul bawanya, susah. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ni, sembang dua ni, Datuk Hashim dengan Arab ni sembang di Mekah. Al-qudatu thalatha, qadi ada 3. 2 qadiyan. Qadiyan, bukan qadi daerah Yan, Kedah bukan. Qadiyan, 2 qadi musanna. Haji Salim ngaji nahu dia tahulah. 2 qadi neraka. Sebab satu jadi qadi tak ada ilmu. Qadi YouTube, qadi WhatsApp, orang qadi kitab. Mesti kuasai ilmu alat. Satu qadi masuk neraka sebab tak ada ilmu. Yang kedua, qadi yang kedua pencampak neraka sebab ada ilmu, tapi dia mengampu kerajaan. Dia takut dengan pemerintah, dia tukar hukum, dia pun masuk neraka. Ni 2 qadi. Qadi yang selamat siapa? Satu je, iaitu qadi yang ada ilmu, yang berhukum mengikut hak kebenaran. Ini satu masuk syurga, 2 masuk neraka. Ini jawapan daripada Datuk Hashim. Dia kata dia tak nak jadi mufti lah. Tapi Arab ni jawab apa tuan-tuan? Arab ni kata apa? Itu marin 2-1. Sekarang 3-3 masuk neraka, dia kata. Tu Arab tu jawab lah tuan-tuan. Jadi bermaksud kita nak kata tuan-tuan alat. Jadi saya kaitkan tadi ijtihad. Ijtihad ini pemikiran. Otak kena bagus, Quran kena hafal, hadis kena banyak. Muntalaah, kaji, study, gali, itu kerja mujtahid. Kalau yang mujahid pula, pejuang-pejuang tuan-tuan pun perlu. Jihad itulah nanti akan menghapuskan dajjal. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kompak, berkata Nabi Musa alaihi salam, aku dapati dalam lauh ini suatu umat yang menyembah aku sehari semalam. Berapa kali? 5 kali. Tuan-tuan ya, 5 kali solat sehari semalam, kata Nabi Musa. Ya, dengan asbab solat umat itu, Allah buka pintu-pintu langit untuk mereka, mustajab doa mereka. Dan turun rahmat ke atas umat tersebut. Ya Allah, permintaan Nabi Musa alaihi salam, jadikan ya Allah mereka itu umat aku. Allah berfirman, tak, bukan umat kau wahai Musa, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Musa alaihi salam, ya Allah, aku dapati dalam lauh ini suatu umat yang berpuasa sebulan Ramadan untukmu. Ya Allah, dengan asbab puasa kau ampunkan dosa mereka ya Allah. Ya, yang sebelum-sebelum itu dosa mereka telah terampun dengan asbab puasa Ramadan. Ya Allah, jadikan umat itu umat aku ya Allah. Maka Allah menjawab, Allah berfirman, mereka itu umat Ahmad, mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka tuan, wuduk dah sudah,
jihad dah sudah, solat dah sudah, puasa dah sudah. Sambung yang ke-6. Ya Allah, aku dapati dalam lauh ini suatu umat yang mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah. Pergi Mekah, disebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tuan-tuan, pergi haji umrah lillah. Tahun depan, tahunnya tak ada. Tahun depan doa insya-Allah, mudah-mudahan buka lah. Adalah rezeki kita nak pergi haji, pergi umrah kan. Mereka pergi haji umrah bukan kerana keperluan lain. Bukan nak pergi gunting kalau buka Kaabah dah. Bukan nak pergi shopping dah. Bukan nak rakitkan gola haji, hajah itu dah. Bukan itu tujuan mereka. Mereka pergi lillah. Maka tuan-tuan, kalau kita perhatikan kenapa Allah sebut wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Apa sebabnya? Sebab tuan-tuan cuba tengok ya, kenapa dalam puasa Allah tak kata kutiba alaikumusiyam lillah. Allah tak sebut tuan-tuan dalam solat wa aqimus salata lillah. Allah tak sebut tuan-tuan dalam bab zakat wa atuz zakata lillah. Tidak dikaitkan dengan lillah hujung itu. Kenapa? Tapi kenapa haji umrah dikaitkan dengan lillah? Sedangkan semua amalan kita memang lillahi ta'ala, tetapi haji umrah ni dia sensitif sikit. Kenapa? Sebab tuan-tuan, risiko untuk kita buang pahala buat haji buat umrah ni sangat besar. Haji umrah ni berisiko untuk kita riak, sombong. Sebab apa? Satu taman Ibnu Khaldun ni, semua Korea kita jemaah Lebanon ni tak ada seorang terpilih tahun ni. Dia seorang je boy. Macam mana nak jaga hati dia supaya dia betul-betul yang pilih aku bukan tabung haji, yang pilih aku bukan mentori, yang pilih aku bukan duit aku cukup, tapi yang pilih aku Allah, yang menjemput aku Allah. Tuan-tuan, maka dia meratap, mereka hanya meratap, menangisi diri mereka, mengangkat suara mereka dengan takbir, mereka bertalbiah. Dalam matan asal dah disebut talbiah. Tuan-tuan, mereka bertalbiah, ya tuan-tuan, menguatkan suara mereka dengan talbiah labbaik Allahumma labbaik. Dan nanti tuan-tuan akan jumpa ya pada halaman yang berikut nanti, suara talbiah ini juga serentak ketika Nabi Musa nak tengok waman kita ni. Nabi Musa minta, ya Allah, nanti nak tengok mana muka umat Nabi Muhammad. Allah tak izinkan. Tapi Allah kata, kalau kau nak dengar suara boleh. Suara dia bagi dengar. Suara apa tuan-tuan? Kita pun serentak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Suara itu yang didengar oleh Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan. Allah kabulkan permintaan Nabi Musa. Yang asal tadi nak tengok kita tak dapat, tapi Nabi Musa mampu mendengar suara kita, suara talbiah kita. Kan tuan-tuan maka itu dia ya, talbiah kena kuat, talbiah kena semangat tuan-tuan. Angkat suara dengan takbir, membesarkan Allah. Maka Nabi Musa kata musim haji ya di Kaabah al-Musyarrafah, ya Allah, jadikan umat ini semua umat aku. Allah berfirman, tak, bukan kau punya tu doh. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam menambah, ya Allah, apakah ganjaran mereka atas perbuatan itu? Yang pergi melontarnya, yang memakaikan ihramnya, yang berbelanjanya, yang bersedekahnya, ya, yang ponek tuan-tuan. Sebab itu haji ini, kalau boleh kita ingat perkataan Imam Qadhi Husain kata tuan-tuan, haji ni seafdal-afdal ibadat sebab dia menghimpunkan dua ibadah, badan dengan harta. Nampak? Kita hari ni solat kita tuan-tuan tak ada kos. Ya, kecuali kita punya topeng muka ni lah RM1 kan. Itu pun insya-Allah masjid sediakan. Sejadah terlupa pun masjid standby kan tuan-tuan. Semayang kita tak ada kos, puasa kita tak ada kos. Yang ada kos zakat. Zakat itu ibadah maliyah, harta. Solat kita tuan-tuan maghrib tadi insya-Allah, isyak sebentar lagi, ibadat badaniyah, badan. Sedikitlah tenaga. Okay, satu peringkat nanti sebagian jemaah dah tak boleh berdiri, dia kena semayang atas kerusi. Kan? Dia dah tak boleh solat atas kerusi, dia duduk di bawah contohnya kan. Dia mengereng dan sebagainya. Maka dia memerlukan tenaga, ibadah badaniyah. Tetapi haji ini tuan-tuan, dia campur dua-dua sekali. Dia ada tenaga, dia juga memerlukan kos, harta. Kalau kita secara logik kita kata congak mudahnya 10K,
mesti ada dalam akaun tabung haji kita, barulah mereka nak proses tawaran. Ya, itu untuk kos, perlukan duit, tenaga. Memanglah tuan-tuan. Ya, kalau kita pergi 70 nak pergi, tak ada kemampuan kan. 65 adalah pertimbangan khusus tabung haji ambil warga emas 65. Kita pergi haji, kenapa jemaah Indonesia muda-muda 30-an 40-an? Yalah, dia sebab rakyat dia ramai kan. Tapi maknanya kita boleh jumpa ramai bayi-bayi yang muda-muda, kita boleh jumpa ramai di tanah suci. Sebab ketika itu tuan-tuan, saya ingat fatwa sampai ke Malaysia juga, isu berhutang untuk melaksanakan ibadah haji. Memang dibincangkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan, muzakarah haji pun tuan-tuan dibincangkan, boleh tak kita berhutang untuk pergi haji. Macam mana tuan-tuan buat loan rumah 3 juta, komen besar rumah haji tak boleh lagi dah. Rumah dibesar-besarkan lagi, besar-besar, haji tak boleh lagi tu. Tak mampu lagi dah. Tak mampu macam mana rumah kau bukan besar lagi. Ini satu kesilapan lah, satu kesilapan. Dalam kitab fiqh ulama sebut, tuan-tuan ada 3 biji keto. Mungkin lebih lah kan. Saya bagi contoh 3 biji. Tapi keperluan kita kat rumah tu 2 biji je. Kita nak pakai, mungkin isteri tak pakai, isteri dengan kita share, anak kita nak pakai. Jadi dalam keperluan keto di rumah kita tu cukup 2, kita ada 3. Yang keto sebiji tu jual boleh dapat berapa? Jual dapat 30,000. Maka di situ kalau kita ada duit sikit nak pergi haji, dengan menjual kereta tu mencukupkan, menggenapkan kos pergi haji, kena jual kereta tu. Bab macam tu tuan-tuan. Ya, yang lebih daripada keperluan asas kita. Tapi janganlah jual yang 2 biji tadi nak pakai. Ataupun kereta sebiji memang kita nak pakai, itu tak wajib jual. Saya sebut dari sudut hukumnya yang lebih itu. Jadi kita duk mengadu kata apa? Belum ada istita'ah, tak ada kemampuan, tak ada kemampuan. Sedangkan sebenarnya kalau kita jual satu aset kita tu mencukupkan belanja haji, wajib kita jual untuk kita pergi menyempurnakan kewajipan haji tersebut, tuan-tuan. Okey. Jadi haji ni dia pojo badan, kenapa? Melontar. Dulu tuan-tuan saya pergi tahun 97, first saya pergi naik kapal laut daripada Mesir dengan Ustaz Kushairi. Tuan-tuan 97 pergi, kapal pula bocor. Tapi macam mana saya boleh ada ceramah kat sini? Wali tuan-tuan, wali. Kapal bocor, balik ke rumah Negeri Sembilan, balik ke Kahirah balik. Kan keluar pukul 3 pagi bulan Ramadan tuan-tuan, nak pergi umrah. Pergi sampai dekat terusan Suez tu, ejen kapal tu, ejen feri kapal, balik ke balik, kapal bocor. Sedap dia kapal bocor tuan-tuan. Kita dah buat bokar ni untuk 3 hari dalam kapal laut ni, nak buka puasa dengan nasi impit lah, yang tahan kondang, tahan air mineral bawa 2 kotak-kotak, nak wuduk, nak minum atas kapal laut bawa. Cantik ejen tu kapal bocor, balik asrama rumah Negeri Sembilan. Sampai rumah Negeri Sembilan, kawan-kawan copet balik umrah, tak botak pun, tak botak. Sakit hati tuan-tuan. Kan kawan kita menyakat yang kasar tu, satu van balik, dapat telefon ejen, siapa suruh balik? Tadi dia kapal bocor. Ejen telefon balik, kapal dah ada pula, berkerja pula daripada rumah Negeri Sembilan tu, pergi semula ke terusan Suez, nak pergi umrah Ramadan masa tu tahun 97 tuan-tuan. Saya tahun 2 kuliah. Pergilah, ya, alhamdulillah sampailah. Dan ketika musim haji pun tuan-tuan begitulah, ya, pergi haji tuan-tuan. Sama juga kita kata, ya, apa maksud ibadah badan? Sebab sa'i kita berapa meter one way? Safa Marwah 400 meter, lebih kurang kan 500. Okey, one way tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dia naik skuter tu mungkin bolehlah songeh sikit tak? Yang naik skuter dekat 3 tu mungkin bolehlah nyonggir sikit lah, kalau tak teraya kan. Boleh Datuk, tak ada masalah kan. Tetapi kita kira tenaga. Tuan-tuan nak berjalan daripada hotel nak sampai ke masjid pun memanglah disebut 100 meter lah, okey lah. Itu 300-400 itu sampai pagar masjid, pagar Masjidil Haram, nak masuk ke dalam tuan-tuan. Kita manjur, parking penceramah ada kat situ. Jalan dah okey kan, manjur kan. Semua naik kenderaan tuan-tuan sampai ke sana. Jihad, sa'i, paling kita kena lebih fokus. Tawaf, ini semua tenaga. Maka sebab tu Allah Subhanahu wa taala jadikan antara ibadah yang paling afdal ialah haji, sebab menghimpunkan 2 jenis ibadah, harta dan tenaga. Talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, dengan sebab itu, ya Allah ampunkan dosa kita. Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan umat itu sebagai umat aku. Allah menjawab, ya, apa dia tuan-tuan?
itu umat Nabi Muhammad. Nabi Musa bertanya lagi, apakah ganjaran mereka ya Allah? Allah jawab, aku akan tambah keampunan maghfirah kepada mereka, dan aku akan benarkan mereka untuk memberi syafaat, tuan-tuan, kepada, dia kata apa? Kepada siapa yang datang sesudah mereka. Bermaksud ada kota syafaat bagi haji mabrur. Jadi kita tahu syafaat paling besar, al-uzma, al-maqamul mahmud, itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat paling besar dekat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh para anbiya, diikuti oleh para malaikat. Malaikat ada kota syafaat, tuan-tuan. Malaikat ada kota syafaat 3. Kemudian barulah di kalangan hamba Allah, di kalangan ulama dan aulia. Sebab itu orang alim, tuan-tuan, beza dengan abid. Abid ahli ibadah. Ahli ibadah, oh, zikir cukup, solat cukup, zakat bayar, semua settle, sila ahlan, fadhal masuk syurga. Tapi orang alim Allah tahan. Allah tahan kenapa? Cari murid-murid kau, panggil kawan-kawan kau yang belajar dengan kau tu, bawa sekali masuk. Orang alim ditahan dan nanti dibawa sekali bersama dengan mungkin murid-muridnya, sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Orang alim ada kota syafaat. Dan yang kita baca, tuan-tuan, antara yang ada kota syafaat yang paling besar, itulah penghulu tabi'in, sayyidut tabi'in, Sayyidina Uwaisul Qarani, Uwais bin Amir Al-Qarani, tuan-tuan. Dia punya kota syafaat, tuan-tuan, sebanyak 2 kabilah, tuan-tuan, Mudar dengan Kilab. 2 kabilah yang paling besar, tuan-tuan, dia boleh bawa semua tu masuk syurga. Ini Uwais Qarani radhiyallahu anhu. Termasuk, tuan-tuan, hafizul Quran, yang hafal Quran, yang mengamalkan Quran, yang berpegang dengan Quran, yang menyebarkan ajaran Quran, dia juga ada kota syafaat 10 orang. Ini semua kota-kota yang kita harap kita dapat menumpang-numpang. Ni tahfiz bawah ni menyejukkan, tuan-tuan. Ya, apa yang kita buat, tuan-tuan, ada sikit-sikit kita punya bahagian. Itulah umat kita ni, nak menghafal dah tak boleh masuk dah. Ya, kita bukan umat yang terlampau rajin, terlampau tekun, terlalu khusyuk, tidak. Tetapi kita ada sedikit saham kita, ada sumbangan kita, tuan-tuan, dalam perkara kebaikan tadi. Termasuk orang pergi haji. Haji mabrur syurga. Haji mabrur juga Allah beri dia kota memberi syafaat kepada sesiapa yang datang sesudahnya. Jumlah berapa orang wallahu alam, tak tahulah. Jumlah kita tak tahu, tetapi dia ada kota dia, tuan. Maka sebab itu ambil juga semangat, kan? Sebenarnya dalam ta'rif zakat fi sabilillah, fi sabilillah tu maksudnya siapa? Pejuang yang tak ada gaji, mujahid yang tak ada diperuntukkan gaji oleh kerajaan, itu fi sabilillah. Tentera yang berjihad untuk menegakkan syiar Islam, tak ada gaji, dia dapat kota, dia dapat bahagian zakat 1/8, tuan-tuan. Ta'rifan yang kedua ulama kata fi sabilillah itu ialah siapa dia? Iaitu orang pergi haji tak cukup belanja. Tapi pendapat yang ini tak dipopularkan, tak diangkat. Pandangan ini tidak diangkat. Bermaksud, tuan-tuan, kadang-kadang ya, kita dapat maklumat daripada pegawai tabung haji. Ada makcik ni, saya kursus dengan dia dah 6 tahun. Saya menyampaikan kursus haji, tiap-tiap tahun makcik ni ada tentang monci air kuning, tentang godok, tentang gadik, tentang manalah tampil buat gajah, semua, tuan-tuan. 6 tahun. Tanya-tanya makcik macam mana? Tak cukup duit ustaz, tak cukup duit, orang kampung, mana ada pencen, mana ada apa-apa, mana gotah, hujan, banjir, tak ada pek, makan cukup. Adalah sikit-sikit lah, menabung sikit-sikit. Kalau kita dapat berita begitu, tuan-tuan, kalau kita dapat berita begitu, kan, satu masjid Ibnu Khaldun ni top up satu tabung, contoh kan, orang RM50, cukup kan? Berapa makcik tu cukup? 6,000. Masjid apa yang makcik ni kita sempurnakan hajat dia tadi, dia dah ada 4,000, kita cukupkan 6,000 tadi supaya dia boleh berangkat pergi haji. Ini suatu jihad yang mulia. Walaupun saya khabar, tuan-tuan, tadi kalau ikut kota zakat dia boleh dapat zakat. Tetapi seperti yang saya kata tadi, pandangan ini tidak diangkat, tidak dipopularkan. Sedangkan fi sabilillah hari ini baru kami mesyuarat fatwa bulan lepas, baru mesyuarat fatwa, boleh tak tanah wakaf? Tanah wakaf, tanah ada. Kita lagi banyak tanah adat ni 9 kan. Tanah ada, tapi tak ada modal nak bangunkan tanah tu.
Soalan dia, boleh tak pakai duit zakat bangunkan tanah wakaf tu? Tuan-tuan nak pakai kota yang mana? Dalam 8 asnaf. Ingat fatwa Negeri Sembilan, kita asnaf tinggal 7. Satu keluarkan. Apa yang kita keluarkan? Wafir riqab, hamba sahaya kita keluarkan. Hamba sahaya kita anggap tak ada lah, sebab hamba sahaya ni orang yang ditawan, dia nak merdekakan dirinya, yang itu kita tak buat. Selangor dia pakai riqab. Fatwa Selangor, riqab Selangor ialah orang yang terjebak dengan pelacuran, contohnya perjudian, ketagihan. Macam mana nak merdekakan orang ni keluar kepada orang besok? Maka digunakan kota 1/8 zakat wafir riqab. Boleh? Negeri Sembilan tuan-tuan, fatwa baru ni kita study balik, kita kata putusan Datuk Mufti kata kita keluarkan riqab, tak ada, kita tinggal 7 bahagian sahaja. Okey. Jadi tuan-tuan, saya katakan tadi fi sabilillah. Ada isyak kan sikit saya nak berikan tuan-tuan, fi sabilillah, ya, boleh tak kita bangunkan tanah wakaf tadi dengan fi sabilillah? Maka jawapannya boleh. Yang mengharuskan itu, walaupun tak ramai ulama mazhab kita yang membenarkan, antara imam yang namanya Al-Qaffal, beliau membenarkan perkara itu dengan ijtihad beliau, dengan mujtahid beliau, dengan alat beliau. Dan juga tuan, fatwa-fatwa moden hari ini, Syekh Qardawi dan seumpamanya, semua memilih mengharuskan menggunakan dana zakat untuk membangunkan tanah-tanah wakaf tadi itu, untuk diberikan peluang kepada asnaf contohnya. Maka diguna mana? Bahagian yang mana? Portion yang mana? Fi sabilillah. Wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan, insya-Allah kalau buka subuh esok kita datang lagi insya-Allah. Lebih subuh ada sarapan, malam ni tak ada makan kan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada online pukul 9. Siapa yang ada free pukul 9, saya ada online malam ni, kelas Ilham Nafi'. Cuba search Sahah Ja'fari punya FB. Terima kasih. Assalamualaikum.